إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلى روح صاحب هذا الكتاب شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين. Kata Al-Imam Abil Barakah Ahmad bin Muhammad Ad-Dardiri Al-Maliki Al-Azhari rahimahullahu ta'ala, katanya, wahyal qidam bidzati fa'lam wal baqa qiyamuhu bin nafsihi niltat tuqah. Sambung dalam bait yang ke-23 daripada matan Al-Kharidah Al-Bahiyah karangan Al-Alim Al-Allamah Abil Barakat Al-Imam Ahmad bin Muhammad Ad-Dardir Al-Maliki Al-Azhari rahimahullahu ta'ala. Sambungan pada bait yang ke-23 pada juzuk yang keduanya, pada separuh yang keduanya, iaitu pada katanya qiyamuhu bi nafsihi niltat tuqah. Terjemahan bawahnya tu, seterusnya berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya tanpa dia berhajat kepada sesuatu, niltat tuqah, semoga kamu telah memperoleh ketakwaan. Baik, sambung dalam perbincangan kita. Jangan lupa perbincangan kita dah masuk ke dalam perbincangan bahagian yang kedua daripada 4 kategori sifat-sifat Allah yang wajib dipelajari, iaitu kategori sifat salbiyah. Kategori sifat salbiyah. Salbiyah, jangan lupa maknanya ternafinya perkara yang tidak layak pada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbincangan sifat salbiyah bertumpu atas menceritakan tentang sesuatu yang tak ada pada Allah, dan itu yang wajib diiktikadkan. Sesuatu yang tak layak maksudnya kekurangan-kekurangan yang tak sepatutnya disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang sepatutnya tidak menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita iktikadkan ialah sebaliknya. Contohnya macam perbincangan yang lepas dibincangkan tentang qidam dan baqa. Qidam maksudnya menafikan permulaan ataupun awal bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diiktikadkan ialah tiada mula bagi ada Allah. Manakala baqa pula membicarakan ataupun menafikan perkara yang iaitu ketiadaan akhir bagi Allah Subhanahu wa taala ataupun binasa bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diiktikadkan ialah sebaliknya, iaitu qidam, iaitu baqa, dengan makna ketiadaan binasa ataupun ketiadaan penamat bagi ada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu konsep ataupun tumpuan perbincangan sifat nafsi, sifat salbiyah bagi Allah Subhanahu wa taala.
Maka masuk ke dalam sifat yang ketiga daripada 5 sifat salbiyah, dan sifat yang keempat berdasarkan kepada susunan daripada wujud lah, wujud, qidam, baqa, qiyamuhu binafsih. Kalau ikut dalam kategori sifat salbiyah saja, dia yang ketiga lah, qidam, baqa, qiyamuhu binafsih. Dia masih lagi menceritakan tentang adanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan ataupun dengan hukum yang bagaimana. Masih lagi nak mengajar ataupun memberi kefahaman kepada kita mukallaf tentang bagaimana adanya Allah dan bagaimana ada yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setelah mana sabit ataupun setelah mana difahami dan diyakini Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan wujud, dan Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sedia, tidak ada mula, dan Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan baqa, tidak ada akhir, maka seterusnya, sifat yang seterusnya ialah qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih terjemahan secara literal, terjemahan secara alih perkataan, salin perkataan daripada Arab ke Melayu. Terjemahan ini berbunyi berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri. Itu terjemahan literal lah. Qiyam, berdiri, binafsih, dengan sendirinya. Berdiri dengan sendiri. Berdiri dengan sendiri sini bukan dengan makna berdiri yang lawan bagi duduk. Bukan, tu qiyam lain. Sebab dalam bahasa Arab, bila mana qiyam itu digandingkan dengan ba, qiyamuhu binafsih, bar. Bila mana digandingkan lafaz qiyam ataupun qama dengan ba, digandingkan dengan huruf jar ba, maka maksudnya ialah istaghna, maksudnya terkaya, maksudnya tidak berhajat, adamul ihtiyaj. Maka qiyamuhu binafsih dengan makna istighna'u binafsih ataupun al-ghaniyyu binafsih, terkaya ataupun maha kaya Allah Subhanahu Wa Taala binafsih, dengan sendirinya. Binafsih nak menafikan ataupun nak mengeluarkan makna bi ghairih, dengan sesuatu. Maksudnya bukanlah Allah itu berhajat kepada sesuatu, bukanlah Allah Subhanahu Wa Taala itu kayanya Allah dengan memiliki sesuatu. Tak, Allah kaya tanpa sesuatu, dengan sendirinya. Maka tu makna yang dimaksudkan dengan qiyamuhu binafsih. Sebahagian daripada kitab-kitab Jawi kita ada beberapa cara terjemahan dah untuk qiyamuhu binafsih. Terjemahan yang secara harfiah, macam dalam terjemahan kita ni, berdirinya dengan sendiri. Kadang-kadang dalam sebahagian kitab disebut adanya dengan sendiri. Kadang-kadang dalam sebahagian kitab disebut adanya cara-caranya sendiri. Adanya dengan cara Allah sendiri. Jadi kesemua terjemahan itu ialah terjemahan yang cuba untuk menyesuaikan makna qiyamuhu binafsih ke dalam bahasa kita. Dia tak salah terjemahan lah, cuma setiap penterjemah cuba untuk menghampirkan ataupun memberikan makna yang paling tepat bagi qiyamuhu binafsih. Makna yang paling tepat perlu dilihat kepada tafsiran ataupun makna yang diberikan dalam bahasa Arab baliklah. Maksudnya kena tafsir Arab dengan Arab lah. Sebab qiyam memang makna berdiri, tapi qiyam yang digandingkan dengan ba, dia pakai, dia dah tak pakai makna berdiri. Dia dah pakai makna ada ataupun ada lah. Dia pakai makna ada ataupun dia pakai makna terkaya. Dia pakai makna tidak berhajat. Dia pakai makna berdikari. Dia ambil, kalau dalam bahasa orang putihnya, orang kampung kita kata kot ni, independent. Independent. Dia tidak bergantung kepada sesuatu. Itu makna qiyamuhu binafsih. Berdikari lah. Kalau kita ubah ke bahasa kita, qiyamuhu binafsih makna dia berdikari. Itu. Maka tu daripada sudut terjemahan lah, nak bagi makna yang betul dengan sifat. Dengan sifat yang kita nak bincangkan ni, kita cuba untuk memberikan kefahaman yang jelas terus, tanpa bermain dengan bahasa. Kalau nak main dengan bahasa panjang lah, nak bincang ba tu ba makna apa nama ta'diyah, qiyam dengan ba memberi makna apa dan sebagainya. Kita singkatkan terus perbincangan, nak bagi makna aja. Qiyamuhu bin nafsih dengan makna istighna'uhu bin nafsih, dengan makna terkayanya Allah dengan sendirinya. Terkayanya Allah dengan sendirinya. Kita ubah ke bahasa yang lebih mudah bagi kita faham sekarang.
Bahasa sekarang yang kita pakai ialah berdikari, sifat berdikari bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat berdikari. Maksudnya tidak memerlukan yang lain, tidak berhajat kepada yang lain. Maka yang ternafi dengan sifat qiyamuhu binafsih ni ialah sifat ihtiyaj, berhajat, bergantung harap kepada sesuatu yang lain. Maka itu sifat yang tak layak dengan Allah. Itu yang maslubnya, itu yang muntafinya, itu yang ternafi daripada Allah Subhanahu wa taala, kan? Bila sabitnya sifat qidam sedia kala bagi Allah, yang ternafinya awal, permulaan bagi Allah. Bila sabitnya sifat baqa bagi Allah, kekal, yang ternafinya akhir, kesudahan ataupun fana, binasa bagi Allah Subhanahu wa taala. Bila sabitnya sifat qiyamuhu ta'ala binafsih ataupun istighna'uhu binafsih, maka yang ternafinya ialah sifat ihtiyaj, berhajat Allah kepada sesuatu, memerlukan kepada sesuatu, bergantung kepada sesuatu. Itu yang ternafi daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila ternafi, bila Allah tidak berhajat kepada sesuatu, Allah tak berhajat kepada apa pun, bila Allah tak memerlukan apa pun, maka diberikan makna lazim sebagai sifat. Maksudnya Allah ada dengan sendirinya. Tu maksud berdirinya Allah dengan sendiri, bukan berdiri yang dengan makna selepas daripada duduk, tak. Tapi makna berdiri itu diambil daripada makna tidak berhajat Allah Subhanahu wa taala kepada yang lain. Bila Allah tak berhajat kepada apa pun, maksudnya Allah berdiri dengan sendirilah. Bahasa kita pakai, kita pun pakai perkataan tu, tapi kena bagi sesuai dengan konteks yang betul. Jadi terjemahan berdiri dengan sendirinya itu betul, cuma kena bagi sesuaikan dengan kefahaman yang sebenarnya, mengikut huraian dan syarahan ulama-ulama kita. Bukan berdiri yang lawan bagi duduk, tak. Berdiri yang lawan bagi berhajat. Jadi kita terjemah dalam bahasa kita sekarang berdikari, ya. Allah itu Tuhan yang berdikari. Contohlah untuk memudahkan kefahaman. Maksudnya Allah itu Tuhan yang bersifat tidak berhajat kepada sesuatu yang lain. Maka yang ternafinya ialah keadaan Allah itu berhajat kepada sesuatu. Ini makna yang lebih jelas ditunjuk dengan Asma'ullahul Husna, antaranya dengan lafaz As-Samad. Kan dalam ayat yang kedua dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa makna As-Samad? As-Samad maksudnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, al-maqsud bi kullil hawaij, ataupun sebagian ulama kata al-maqsud bi qada'il hajah, yang ditujukan, yang dimaksudkan, yang menjadi tumpuan bagi setiap hajat, yang menjadi tumpuan bagi setiap hajat. Kalau tok-tok guru kita terjemah dengan tempat tumpu segala hajat, As-Samad. Maka As-Samad itulah yang digambarkan ataupun yang menjadi makna bagi qiyamuhu binafsih. Maksudnya dalam Quran pakai makna As-Samad dengan makna qiyamuhu binafsih ni lah. Ada qiyamuhu binafsih dalam Quran? Ada, tapi tak sebutlah qiyamuhu binafsih. Disebut sebagai Allah itu sebagai Tuhan yang qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dalam ayat yang lain wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulmah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Tuhan yang tidak ada Tuhan selainnya, al-hayyu yang maha hidup, al-qayyum. Al-Qayyum itulah, Al-Qayyum tu ditafsirkan contohnya dalam At-Tabari menyebutkan Al-Qaim binafsih Al-Muqim li ghairih, yang ada dengan sendiri, yang tak berhajat dengan apa-apa, maksudnya yang tidak memerlukan apa-apa, Al-Muqim li ghairih, yang menyempurnakan hajat orang lain, yang memberikan ataupun yang menyelesaikan hajat yang lain daripadanya. Maksud Al-Qaim li ghairih, yang tak berhajat kepada apa-apa, Al-Qaim binafsih Al-Muqim li ghairih. Macam tu juga dengan tafsiran bagi wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum, dan tawaddu'lah, rendah dirilah bagi Tuhan yang maha hidup lagi maha berdiri dengan sendiri, Al-Qayyum. Maka dia ambil pada lafaz Al-Qayyum tu lah. Ambil pada lafaz Al-Qayyum tu diletakkan dikeluarkan lafaz masdar dia, diambil dengan makna sifat. Maka tabi'lah lafaz daripada lafaz qayyum ialah qiyamuhu binafsih, adanya dengan sendiri, dengan maksud tidak berhajat kepada yang lain. Maka pada makna qiyamuhu binafsih ini
secara umumnya makna qiyamuhu binafsih ialah tidak berhajat Allah kepada sesuatu pun. Itu makna yang umum. Tetapi makna yang khusus yang dibincangkan dalam sifat salbiyah ini, dia ternafinya keberhajatan Allah kepada dua perkara. Ini dua perkara yang besar lah, dua perkara yang paling utama. Maksudnya pada sifat qiyamuhu binafsih, yang ternafi dengan sifat qiyamuhu binafsih secara khusus dua makna. Adapun secara umum, ternafinya segala keperluan ataupun segala perkara yang dihajati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada. Itu secara umum. Maksudnya Tuhan tak berhajat kepada saudara, Tuhan tak berhajat kepada kawan, Tuhan tak berhajat kepada tempat, Tuhan tak berhajat kepada masa, Tuhan tak berhajat kepada ibadah hamba-Nya, Tuhan tak berhajat kepada pujian hamba-Nya, Tuhan tak berhajat bahawa dia disembah, Tuhan tak. Semua ada. Itu secara umum. Itu ternafinya makna berhajat secara umum. Tapi secara khususnya yang dibincangkan dalam sifat qiyamuhu binafsih ni, ternafinya dua hajat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya qiyamuhu ta'ala binafsih ada dua makna. Dua makna yang khusus lah, dua makna yang khusus. Yang pertamanya ternafi berhajat Allah kepada zat untuk dia tumpang, dengan bahawa Allah itu ialah sifat. Itu ternafi satu. Makna yang pertama yang ternafi secara khusus berdasarkan ataupun melalui sifat qiyamuhu binafsih. Dia panggil yastaghna, terkaya, an mahallin, terkaya daripada tempat. Tempat kat sini bukan makna tempat macam tempat duduk kita tak. Tempat sini maksud zat. Mahal dengan makna zat. Dalam sinilah, dalam bab kita ni, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah sifat. Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah sifat, dia zat. Jadi bila dia zat, maka dia tidak berhajat kepada zat yang lain untuk menjadi tempat tumpangan bagi dia. Sebab bila kita bincang dalam bab wujud sebelum ni, perkara yang ada tu ada dua. Ada perkara yang sesuatu yang ada itu sama ada dia zat ataupun dia sifat. Sesuatu yang ada sama ada secara zat, berbentuk zat, ataupun berbentuk sifat yang ada. Zat yang ada maksudnya zat yang boleh disentuh dan sebagainya lah, zat. Adapun sifat yang ada maksudnya sifat yang dicerap dengan mana-mana satu deria kita yang lima. Macam warna, macam kita bincang sebelum ni lah, macam warna, macam rasa, macam bau, macam suara dan sebagainya. Maka dia ada juga. Jadi yang ada itu wa imma zat wa imma sifat. Dan itu tidak disentuh. Itu tidak disentuh sebelumnya secara terperinci. Hanya dikefahami, kita dah faham bahawasanya Allah tu sebagai zat. Sini menyebutkan dengan terang Allah tu ialah zat, bukan sifat. Sebab Allah tidak berhajat kepada zat untuk dia tumpang. Allah terkaya, tidak berhajat daripada mahal. Dalam istilah kita Arab lah, dia sebut kata mahal dalam perbincangan ilmu tauhid, khususnya dalam bab qiyamuhu binafsih ni, mahal dengan makna zat. Mahal dengan makna zat. Walaupun ada satu lagi istilah yang digunakan oleh mutakallimin menceritakan tentang perkara ni, kita tak mau cerita pasal tu sebab dia ada beza daripada sudut penggunaan maudhu' dengan mahal. Tu maudhu' dengan mahal tu perbincangan yang jauh lah, perbincangan yang lebih kepada teknikal daripada sudut istilah. Tak payah, tak sampai ke situ, tak perlu. Cuma yang ditekankan oleh ulama kita dalam sifat qiyamuhu binafsih ni, yang pertamanya ternafinya berhajat kepada zat. Allah tidak memerlukan zat. Bukan kata Allah itu bukan zat dah. Allah tidak memerlukan zat lain untuk ditumpang. Maksudnya Allah Ta'ala bukanlah sifat. Bahkan Allah Ta'ala itu ialah zat yang bersifat. Zat yang memiliki sifat-sifat. Satu. Yang keduanya, hajat ataupun berhajat yang ternafi yang kedua ialah Allah tidak memerlukan kepada pencipta. Allah tidak memerlukan kepada sesuatu yang lain untuk mengadakan dia. Dipanggil istighna an mujid ataupun mukhassis. Adamul ihtiyaj ilal mukhassis, ketiadaan berhajat kepada pencipta. Mukhassis dengan makna mujid, yang mengadakannya. Ketiadaan berhajat kepada
sesuatu ataupun kuasa lain untuk mengadakannya. Maksudnya Allah bukanlah sesuatu yang diadakan, bukanlah sesuatu yang telah ada kerana telah diwujudkan ataupun kerana telah diciptakan oleh perkara yang lain. Maka istighna yang kedua ini, ketiadaan berhajat dengan makna yang kedua ni telah disebutkan ataupun telah dibincangkan oleh sifat yang terdahulu, oleh sifat sifat qidam. Kan? Qidam maksudnya ada Allah tanpa permulaan. Maka lazim daripada ada Allah tanpa permulaan, maksudnya ada Allah tanpa diciptakan oleh perkara yang lain lah. Sebab Allah ada tak ada mula. Kan? Ada Allah tidak dimulakan dengan ketiadaan, macam yang kita bincang dalam sifat qidam. Maka lazim daripada makna tu, kefahaman kita secara tak langsung daripada makna tu, maksudnya ada Allah tidak diciptakan. Maka makna yang lazim yang kita faham secara tak langsung daripada perbincangan sifat qidam tu dijelaskan dengan sifat qiyamuhu binafsih ni. Disebutkan dengan jelas, seolah-olahnya dia mensahkan apa yang kita faham. Dia mensahkan, dia mensahihkan apa yang kita faham. Allah tidak berhajat kepada pencipta. Allah tidak berhajat kepada sesuatu yang mengadakan dia. Gitu. Itu yang kita sebut sekali dalam kelas-kelas yang lepas. Susunan yang diletakkan oleh ulama kita dalam menyusun perbahasan sifat 20 ini, dia mengangkat satu demi satu kefahaman kita terhadap hukum-hukum sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya benda-benda yang kita bincangkan pada permulaannya, dia akan disebut kefahamannya dengan lebih jelas pada sifat-sifat yang kemudiannya. Perkara yang disebutkan secara tak langsung dalam perbincangan sifat yang terdahulu akan disebutkan secara langsung dalam perbincangan yang seterusnya. Sebab ulama kata li'annal khatara fi hadzal ilmi azim. Kerana risiko bahaya yang terkandung dalam bidang ilmu akidah ni sangat besar. Besar kot mana? Besar kot ni. Kalau gelincir, neraka kekal selama-lamanya. Dia berbeza dengan kegelinciran dalam bab fiqh, dalam bab ibadah. Gelincir dalam bab ibadah, kalaulah gelincir yang menyebabkan maksiat ataupun dosa, selagi mana ada iman yang sahih, maka dia akan masuk syurga juga. Sebab Allah jamin tidak ada sesiapa pun manusia yang beriman yang akan kekal dalam neraka. Selagi mana ada iman dalam hati dia, maka tempatnya di syurga. Cuma sebab dia ada dosa, maka mungkin Allah azabkan dia dulu, mungkin Allah ampunkan dia. Tapi kok mana pun tempat dia confirm dalam syurga. Syarat dia ada iman yang sahih. Tapi kalau iman sangkut, maka tempat ni tak ada dalam syurga. Tak ada dalam syurga, dalam neraka. Sebab tu risiko ataupun bahaya dalam ilmu akidah, kalau tergelincir dia sangat besar. Maka ulama kita tidak rasa cukup ataupun tidak rasa memadai dibincangkan perkara-perkara ini secara tak langsung saja. Maka disebutkan dengan jelas dan disusun mengikut aturan yang tepat, supaya kita dah dapat makna-makna ni daripada perbincangan sifat yang sebelumnya, kemudian akan disebutkan dengan jelas secara langsung, seseolah mengiyakan ataupun mensahihkan apa yang kita faham daripada perbincangan sifat sebelumnya. Situ, tu maksud dia. Maka qiyamuhu bin nafsih, macam yang disebut tadi, secara umumnya menafikan berhajatnya Allah kepada sesuatu pun. Maka Allah tak berhajat kepada teman, Allah tak berhajat kepada saudara, Allah tak berhajat kepada anak bini, Allah tak berhajat kepada mak ayah keturunan, Allah tak berhajat kepada sekutu, Allah tak berhajat kepada hamba-Nya, Allah tak berhajat kepada sembahan, Allah tak berhajat kepada pujian, Allah tak berhajat kepada kepatuhan, Allah tak berhajat kepada sesuatu pun. Ini disebut sebagai ghina mutlak. Ghina mutlaqan. Terkaya. Kalau dalam bahasa yang disebutkan dalam Quran dipanggil ghina, innallahal ghaniyyu 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya maha kaya daripada alam. Bukan kaya dengan alam. Kita makhluk, kita kaya dengan sesuatu, dengan menggunakan lafaz ba. Ghina ataupun ghani bil banin, kaya dengan anak-anak. Ghani bil mal, kaya dengan harta. Kaya dengan aset, kaya dengan budi pekerti, kaya. Kaya kita dengan sesuatu. Tak ada benda tu, hilanglah kaya kita. Dia panggil kaya muqayyad. Ghina yang muqayyad, kekayaan yang terikat. Sebab ada sesuatu maka nama dia kaya. Tak ada sesuatu tu maka tak kaya lah. Tapi Tuhan kaya
tanpa sesuatu. Apa makna kaya tanpa sesuatu? Kaya dengan maksud tak berhajat kepada apapun. Itu yang kita terjemahkan dengan berdikari. Kalau betul huraiannya, maka sah diterjemahkan dengan berdikari. Kalau betul huraiannya, maka sah diterjemahkan dengan adanya ataupun berdirinya Allah dengan sendiri, dengan maksud tidak berhajat kepada sesuatu yang lain. Maka ini makna yang umum bagi qiyamuhu binafsih. Makna yang umum. Makna yang khusus yang dibincangkan dalam sifat ini dua tadilah. Tidak berhajatnya Allah kepada zat untuk dia tumpang, sebab Allah tu sendiri zat. Dia tak perlukan kepada tumpangan seumpama sifat. Seperti mana putih contohnya berhajat untuk menumpang di kapal baru dia ada. Kalau dia tak tumpang pada mana-mana zat, putih tu takkan ada, melainkan dalam kepala kita ajalah. Untuk ada secara real dalam dunia ni, dia mesti menumpang kepada sesuatu. Manis contohnya, dia kena menumpang pada gula. Dia tak boleh ada manis saja sebagai sifat tanpa zat, tak ada. Manis tumpang pada air, manis tumpang pada gula, manis tumpang pada madu dan sebagainya. Dia mesti ada tempat tumpangan bagi sifat tersebut. Apa nama masam sama lah, dia tak boleh ada masam saja. Masam tumpang pada limau, masam tumpang pada air, masam tumpang pada sesuatu lah. Warna contohnya putih, hitam dan sebagainya, tumpang pada kain, tumpang pada dakwat, tumpang pada cecair, tumpang pada sesuatu. Maka sifat untuk ada dengan sendirinya tanpa berhajat kepada zat, tanpa berhajat kepada zat, itu mustahil. Maka macam tu jugalah bila kita bandingkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai mendekatkan kefahaman. Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada zat untuk dia tumpang, dengan makna Allah itu sendiri ialah zat. Allah itu sendiri ialah zat yang bersifat. Bukan Allah itu sifat yang menumpang pada sesuatu yang lain. Seperti mana contohnya yang difahami dalam sebahagian agama-agama yang lain lah, yang mengatakan Tuhan tumpang pada tubuh seseorang, meresak masuk dan sebagainya. Meresak masuk, menjelma dalam tubuh seseorang, lahir dalam tubuh seseorang dan sebagainya. Maka tu akidah yang batil dan kafir lah. Tu makna yang pertama, yang ternafi dengan qiyamuhu bin nafsi secara khusus. Adamul ihtiyaj ila zatin yahullu bih, ataupun adamul ihtiyaj ila mahallin yahullu fihi. Ketiadaan berhajat kepada zat untuk dia tumpangi. Payah faham, maksudnya Allah itu bukan sifat, Allah itu ialah zat yang bersifat. Jadi fahamlah tu. Allah bukan sifat, Allah ialah Tuhan, Allah ialah zat yang bersifat. Cukup lah. Tu kalau tak mau pijah pun cakap tu ya. Allah ialah zat yang bersifat, Allah bukanlah sifat yang menumpang pada mana-mana zat yang lain. Itu satu. Tu makna yang kefahama, makna yang pertama yang ditunjuk dengan khusus oleh qiyamuhu binafsih. Makna yang kedua ialah adamul ihtiyaj ila mukhassisin. Ketiadaan berhajat Allah, ketiadaan memerlukan oleh Allah akan kepada yang mengadanya. Maksudnya Allah ada tanpa kena jadi. Allah ada tanpa kena jadi. Allah ada dengan sendirinya. Bukan maksud dia ada daripada ketiadaan kemudian baru ada macam yang kita bincangkan sebelum ni, tak. Maksudnya adanya Allah tidak berhajat kepada pencipta. Allah ada tanpa berhajat kepada pencipta. Maka ini dua jenis hajat, dua jenis keperluan yang ternafi secara khusus dalam perbincangan qiyamuhu bin nafsih. Adapun secara umum, maka ternafi segala hajat dan segala keperluan dan segala kebergantungan pada segala-galanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna mudah dia. Itu makna mudah. Baik. Maka berbezalah dengan kita. Kita ni maksudnya makhluk lah, berbeza dengan makhluk. Satu makhluk kalaulah dia sifat, dia berhajat untuk tumpang di zat. Makhluk kalau dia sifat, dia berhajat untuk tumpang di zat. Yang keduanya, kalaulah dia makhluk tu zat, maka dia berhajat untuk dijadikan. Dia tak boleh ada dengan sendiri.
Dia perlu diwujudkan, dia perlu diadakan, dia perlu diciptakan. Maka makhluk berhajat kepada pencipta. Maka makhluk berhajat kepada pencipta. Maka dengan sebab itu sahlah dikatakan Allah ada dengan caranya sendiri. Sebab makhluk semua berhajat kepada pencipta, Allah bukan makhluk, maka Allah tak berhajat kepada pencipta. Allah bukan makhluk, maka Allah tidak berhajat kepada pencipta. Maksudnya ada Allah dengan caranya yang tersendiri, macam yang diterjemahkan dalam beberapa kitab Jawi kita. Jadi setiap terjemahan tu dia memberikan makna secara khusus ikut cara bawakan huraian yang disusun oleh penterjemah tu sendirilah. Maksudnya setiap terjemahan itu boleh disesuaikan dengan huraian, cuma kena bagi betul lorong je. Bila melihat kepada ada Allah tidak diciptakan, Allah ada dengan tidak perlu kepada pencipta, dan Allah tidak perlu kepada zat untuk dia tumpang, maka Allah ada dengan sendirinya. Allah ada dengan caranya yang tersendiri. Allah ada ataupun disebutkan Allah berdiri dengan sendiri. Kena faham elok terjemahan tu. Dia bukan maksud berdiri dengan maksud berdiri tanpa tongkat dan sebagainya, tak. Dia bukan makna tu, bukan berdiri yang lawan bagi duduk, bukan. Berdiri dengan maksud ada tanpa berhajat kepada ataupun tanpa bergantung harap kepada sesuatu yang lain. Gitu. Maka berdasarkan keberhajatan yang disebutkan, maka dia ada 4 jenis lah. Zat dan sifat. Zat dan sifat. Ada zat dan sifat yang qadim, yang sedia kala, iaitu Allah dan segala sifatnya. Dan ada zat dan sifat yang baharu, iaitu kita makhluk lah. Kita pun jenis zat juga, dan pada kita ada sifat-sifat. Dan juga makhluk-makhluk yang lain lah, sama ada yang ada dalam bentuk zat ataupun dalam bentuk sifat. Maka secara umumnya segala yang ada ni dua lah. Secara umumnya, tanpa detailkan, ada dua. Segala perkara yang ada ni sama ada dia zat ataupun dia sifat. Macam yang tersebut awal tadi. Kalau dia zat, dia tak menumpang pada zat yang lain, bahkan dia memiliki sifat. Kalau dia sifat, maksudnya dia tak akan ada dengan sendirinya, dia menumpang pada zat. Zat tak boleh terpisah dari sifat, tak boleh terpisah daripada zat. Kalau terpisah, dia akan hilang. Raib lagu tu je, hilang sifat ada daripadanya. Manakala zat ialah tidak boleh sunyi ataupun tidak boleh terlepas daripada memiliki sifat. Jadi perkara yang ada, al-mawjudat, perkara yang ada, wa imma dia zat wa imma dia sifat. Satu. Dan setiap satu daripada zat dan sifat ni, wa imma dia qadim wa imma dia hadis. Wa imma dia sedia kala, wa imma dia baharu ada. Sedia kala maksudnya tidak diciptakan, tidak dijadikan, ada tanpa permulaan. Baharu dengan maksud dia diciptakan, ada permulaan bagi adanya. Maka zat ada yang qadim, ada yang hadis, dan sifat juga ada yang qadim dan ada yang hadis. Ada yang sedia kala, ada yang baharu. Zat pun sama, sifat pun sama. Maka pecah pada 4. Mawjudat lah, perkara yang ada pecah pada 4 ni. Ada zat yang qadim, ada zat yang baharu, ada sifat yang qadim, ada sifat yang baharu. Itu pecahan dia. Maka melihat kepada keberhajatan, kita bincang isu berhajat tak berhajat ni, maka diterbahagi kepada 4 kategori lah. Dibagi pada 4 kategori. Yang pertamanya, kategori yang pertama, zat ataupun perkara yang tidak berhajat langsung baik kepada pencipta, baik kepada zat untuk dia tumpang. Zat yang sesuatu yang tidak berhajat langsung, sama ada tidak berhajat kepada zat pun tak, berhajat kepada pencipta pun tak, iaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Satu, zat Allah Subhanahu wa taala, zat yang qadim. Dan ada zat yang berhajat kepada pencipta, dan ada perkara yang ada berhajat kepada pencipta tapi tidak berhajat kepada zat. Dia berhajat kepada pencipta, maksudnya ada mula, tapi dia tidak memerlukan kepada zat lain untuk dia tumpang, sebab dia bukan sifat. Maka zat makhluk kita lah.
Kita tak berhajat kepada zat untuk kita tumpang sebab kita sendiri dah zat, diri kita. Tapi kita berhajat kepada pencipta. Dua. Ada jenis perkara yang ada, bahagian yang ketiga, perkara yang ada yang tidak berhajat, yang berhajat kepada tempat tumpangan. Maksudnya dia berhajat kepada zat dan berhajat kepada pencipta. Dia baru ada, iaitu sifat makhluk. Sifat kita lah. Sifat kita memerlukan zat untuk dia tumpang dan memerlukan pencipta untuk mewujudkan dia. Dia takkan ada sendiri. Maka tu sifat kita, benda yang ada jugalah. Dan kategori yang terakhir, yang ada di zat, yang ada di zat dan tidak berhajat kepada pencipta. Yang ada di zat dan tidak berhajat kepada pencipta, iaitu sifat Allah yang qadim. Ulama mengelak daripada menggunakan istilah menumpang di zat ataupun berhajat kepada zat pada membincangkan sifat Allah Subhanahu wa taala, ta'adduban ma'allah, kerana beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka diolah bahasanya menyebutkan sebagai zat sifat yang ada di zat Tuhan. Sifat yang ada di zat dan tidak berhajat kepada pencipta, iaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai makhluk, sama ada zat ataupun sifat yang baharu, wa imma berhajat kepada tempat tumpang, iaitu zat, wa imma tidak berhajat kepada tempat tumpang, iaitu sifat. Wa imma tidak berhajat kepada tempat tumpang, iaitu zat, ataupun berhajat kepada tempat untuk ditumpangi, iaitu sifat. Dan kedua-duanya berhajat kepada mujid, berhajat kepada pencipta. Sebab kita ada selepas daripada ketiadaan dan diadakan. Adanya kita dengan sebab diadakan, diwujudkan. Maka berhajat kepada pencipta. Habis itu, maka secara ringkasnya, gitulah, secara ringkasnya qiyamuhu bin nafsi dengan maksud tidak berhajat Allah Subhanahu wa taala, berdikarinya Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan bahasanya, hasil daripada kefahaman makna tidak berhajat tersebut, adanya Allah dengan sendirinya. Adanya Allah ataupun berdirinya Allah dengan sendirinya. Maka diambil kefahaman selepas daripada huraian yang sebegitu, maka difahami maksud daripada huraian tersebut, lalu diletakkan nama sifat ini ialah sifat berdirinya Allah dengan sendiri. Gitu. Nil tattuqa, penghujung daripada bab lah. Nil tattuqa, nescaya ataupun semoga kamu telah memperolehi ketakwaan. Telah ni sepatutnya tak ada pun tak apa. Kita perbetul sikit lah. Bukan kata salah tak, tapi kalau bulat pun tak apa. Dia lebih sesuai dengan makna syair, makna nazam ni. Semoga kamu memperolehi ketakwaan. Maka perkataan telah tu kalau kurungkan pun tak apa, bulatkan. Dia kalau tak ada, dia lebih jelas maknanya sebagai doa lah. Semoga kamu memperolehi ketakwaan. Ni penyempurnaan bagi bait lah. Seolah-olahnya Imam Dardir cuba ataupun nak habaq kat kita, mudah-mudahan dengan mengetahui sifat-sifat ini kamu juga mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala lah. Tu makna mudahnya, tapi dia ada makna yang lebih dalam yang cuba ditunjukkan oleh Imam Dardir rahimahullah. Kan bila membincangkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala qiyamuhu bin nafsih, dengan maksud Allah tidak berhajat kepada sesuatu. Qiyamuhu bin nafsih juga salah satu daripada maknanya yang digunakan dalam bahasa Arab, ataupun as-samad yang digunakan dalam bahasa Arab, salah satu maknanya ialah perkara ataupun orang yang paling mulia, sesuatu yang paling mulia. Apa nama, man yantahi ilaihi siyadah, seseorang yang merupakan kemuncak pemimpin. Dia pemimpin yang tertinggi, tidak ada satu pemimpin pun di atasnya lagi. Itu asal makna qiyamuhu bin nafsih ataupun asal makna as-samad. Makna tu maksudnya dia mulia, yang paling mulia lah. Dia yang paling asyraf, dia yang paling mulia, dia yang paling afdal, dia yang paling utama, dia yang paling muqaddam, dia yang paling ke depan, dia yang paling a'la, dia yang paling tinggi dan sebagainya. Tu antara makna-makna yang digunakan ataupun yang sesuai sepadan dengan qiyamuhu binafsih, al-qiyam binafsih.
Maka sesoalahnya Imam Dardir cuba sebut kat kita sini, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu mulia, maka semoga kamu juga memperolehi kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana nak dapatkan kemuliaan tu? Dengan takwa. Tahu mana dengan takwa lah dapat kemuliaan? Allah sebut dalam Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa. Maksudnya untuk mendapatkan kemuliaan daripada Allah, maka syaratnya ialah bertakwa. Maka tu seolah-olah isyarat daripada Imam Dardir rahimahullah lah. Allah mulia sebab tak berhajat kepada apa-apa. Allah langsung tak berhajat kepada apa-apa. Allah terkaya daripada segala-galanya. Maka dia mulialah. Maka Allah zat yang maha mulia. Dan jadilah mulia. Macam mana jadi mulia? Dengan cuba untuk menghasilkan sifat takwa dalam diri. Kerana takwa ialah syarat untuk mulia, seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran. Tu makna kedua yang boleh kita ambil faedah daripada penutup bait yang ke-23 ni. Tu antara huraian yang ditinggalkan lah. Ada lagi huraian-huraian yang lain yang membincangkan pasal apa Imam Dardir tutup bait syair dia ni, nazam dia ni dengan doa semoga memperolehi takwa. Ada sebab-sebab dia lah. Tu antara sebab-sebab dia. Sesoalahnya Imam Dardir rahimahullah berdoakan kalau kita faham pengajian ni dan telah mensabitkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita boleh menghasilkan takwa dengan jalan ini. Boleh menghasilkan takwa dengan jalan ini. Sebab kita cuba untuk mengiktikadkan dan mengisbatkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mensucikan Allah daripada segala kekurangan. Gitu. Tak apa. Kemudian katanya takhalufun lil ghairi wahdaniyah fi dzati aw sifatihi al aliyah wal fi'li fat ta'thiru laysa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada soalan? Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka adh-dhakiruna wa ghafala an zikrikal ghafilun. Allahumma salli afdhala على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين.